Okey, lari, susun kon, bawa satu run, lari 25 minit, keliling padang ataupun buat satu run, 2 set, kemudian baru ambil bola, kemudian dia ambil warm up. Atau ambil bola 3 lawan 1, 2 lawan 1 ataupun 1 lawan 1. So, warm up yang mana anda pilih? Okey, saksikan perkongsian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang ni sebelum latihan sambil belik-belik paperwork untuk buat latihan training apa semua tadi, saya terpanggil lah untuk berkongsi tentang kepentingan warm up ataupun memanaskan badan kepada pemain kita sebelum latihan ataupun sebelum memulakan kick off ataupun perlawanan. So sebelum tu kita tengoklah apa tujuan warm up. Apa tujuan warm up? Tujuan warm up ialah sebenarnya ialah untuk memanaskan badan. Tajuk sendiri pun memanaskan badan, tapi sebenarnya ialah untuk meningkatkan kadar nadi ataupun mengepam darah ke seluruh tubuh badan, terutamanya darah yang ada oksigen ke seluruh anggota tubuh, yang mana glukos dalam otot ataupun muscle boleh bertindak balas dengan oksigen yang dibawa oleh darah tadi. So itu tujuannya sebenar. Tapi yang kedua, selain daripada dari fisik, itu dari segi fisiologi ataupun dari segi fizikal. So, yang kedua ialah dari segi kognitif ataupun dari segi mental, iaitu pemain perlu bersedia, pemain perlu ready, dan pemain perlu memahami pergerakan dan tujuan warm up dan juga apa yang akan dilakukan sebelum tu. So dari segi fisiologi fizikal dan juga dari segi mental. Daripada itu juga, selain warm up, elemen-elemen dari segi teknikal ataupun kemahiran asas. Contohnya kalau kita tajuk kita pada hari ini ialah tajuk untuk membuat finishing ataupun scoring. Jadi maksudnya dalam kita punya warm up tadi dah ada elemen-elemen ataupun pengenalan ataupun simulasi yang tidaklah setinggi ataupun intensiti yang tinggi seperti dalam training ataupun dalam main training, game training nanti, tapi dalam bentuk warm up ataupun sekarang kita sebut sebagai passing practice. Passing practice kita telah perkenalkan sebagai simulasi, kita satu gambaran ataupun satu idea kepada atlet kita ataupun pemain kita supaya ini tajuk yang kita akan buat sebentar lagi. So tadi yang pertama fisiologi, yang kedua dari segi mental, dan ketiga dari segi teknikal sentuhan kawalan dan passing dan larian teknik. Dan yang seterusnya dalam warm up juga kita boleh apply ataupun perkenalkan dari segi taktikal, easy tactical, passing, short pass, receive back and then to the space, juga lebih mempercepatkan aktiviti kita dan pemahaman pemain bila kita menjalankan aktiviti ataupun bersentuh untuk terus dalam permainan. 4 perkara tadi untuk warm up sebenarnya, supaya apabila pemain-pemain menguasai ataupun bersedia daripada 4 perkara ni, nombor 1 dah tentu mengelakkan kecederaan. Yang kedua, boleh perform ataupun boleh mengimbangi keperluan dalam permainan ataupun latihan nanti. Kedua, dan yang ketiga, boleh memberi impact ataupun bekerja ataupun kepada potensi yang sebenar. Maksudnya kita boleh tekan ataupun loading kita tu supaya kita boleh memberi manfaat untuk latihan kita yang akan datang. Itu antara masuk warm up, keperluan warm up, dan apakah yang boleh kita elak daripada berlaku setelah kita mendapat warm up yang cukup. Okey. So dari segi warm up itu sendiri, yang penting kita jangan keliru bila kita tengok dalam pasukan-pasukan seperti yang kita tengok dalam baca TV itu, ada shuttle run, ada samba run, dan kadang-kadang kalau perlawanan kick off tu pukul 2.30, pukul 1 suku di luar negara sana, dah warm up lah, dah bergerak lah. So berlain dengan keadaan kita di sini. Jadi sebenarnya di situ ada dari segi cuaca lah, perbezaan dari segi cuaca kan. Sebab warm up ni ada 2 faktor lah. Satu dalaman, intrinsik, dan extrinsic, faktor luaran dan faktor dalaman. Faktor dalaman tadi yang 4 perkara tadi, untuk persediaan 4 perkara tadi yang saya sebut tadi, dari segi fizikal, dari segi mental, dari segi teknikal dan segi taktikal standing. Ini dari segi dalaman. Dari segi luaran, yang mempengaruhi warm up kita ialah cuaca, altitude. Okey, tapi yang paling memberi kesan adalah cuaca. Okey. So di luar sana kamu akan tengok latihan ataupun warm up akan agak lama, 20 minit hingga 20 minit atau 30 minit, dan
keperluan mereka untuk menjalankan aktiviti warm up tu antara 15 ke 20 minit supaya suhu badan mereka meningkat. Tapi berbeza di Malaysia, keadaan cuaca yang hampir boleh mencecah hingga 40 darjah Celsius, dan kebanyakan sukan atau permainan kita terutama di kalangan remaja, youth punya game akan main di siang hari, petang, pukul 4.45 atau pukul 5. So waktu tu cuaca masih panas. So apa yang perlu dibuat? So kita ada dalam era moden baru, passing practice boleh digunakan sebagai warm up. Passing practice. So dalam warm up kita ditekankan dengan teknik, ditekankan dengan fizikal, ditekankan dengan komunikasi dan dengan tactical understand. Dan juga diberi peluang untuk pemain untuk membuat keputusan yang lebih mudah dalam permainan ataupun permainan yang dibuat sesuai supaya dalam bentuk warm up. So jangan risau, jangan kelang kabut, jangan copycat tengok pasukan lain, tengok orang lain warm up, dengan lari kiri kanan. Don't worry. Yang penting sekarang ni paling mudah ialah dynamic warm up, iaitu pergerakan bersama bola atau dalam masa yang sama kita buat switching dan juga pergerakan untuk menelaraskan pergerakan kita dengan aktiviti bola sepak. So itu dulu perkongsian saya dan pandangan saya tentang warm up. Sekiranya berminat, sekiranya ada manfaat, sila subscribe dan share. Sampai jumpa lagi. Majulah sukan bola sepak kepada semua.